A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertamanya, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Yang keduanya, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alaika yassir. Rabbi tamim bil khair. InsyaAllah malam ni kita akan membaca sebuah kitab iaitu diberi nama Al-Arba'un An-Nawawiyah, karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Sebuah kitab karangan dan dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis sebagai hadis 40, Al-Arba'un An-Nawawiyah. Diterjemahkan oleh Ahmad Afiq Irsyad bin Umar dan huraian ringkas daripada Dr. Muhammad Hafiz bin Sarani PhD dalam bidang hadis. InsyaAllah kita akan tengok hadis yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa dia? Daripada sahabat Nabi Muhammad, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Al-Khattab beritahu, dia kata apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberitahu. Apa yang Nabi bagi tahu? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rusulih fahijratuhu ilallahi wa rusulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Muslim. Apa kata Sayyidina Umar? Dia kata, pada satu hari aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bergantung kepada niat. Setiap amalan, tak kira ke ibadah ke ataupun aktiviti harian kita, bergantung kepada niat kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rusuli fahijratuhu ilallahi wa rusuli. Barang siapa yang dia melakukan sesuatu kerana Allah dan Rasulnya, maka niatnya itu akan tergantung kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya hanyalah kerana Allah dan Rasulnya. Contoh, dia bangun tidur, dia mandi kerana Allah dan Rasulnya. Sebab apa? Dia nak bersihkan badan dia. Sebab apa? Dia nak bangun untuk solat. Niat dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pakai baju kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lintasan niat di dalam hati dia bahawasanya dia pakai baju pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Nak menutup aurat dia. Bukan sebab dia nak pakai baju nak pergi kerja, ataupun dia pakai baju sebab sejuk. Tergantung kepada niat seseorang itu. Lagi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa man kanat hijratuhu lidunya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa sahaja yang hijrahnya
bertujuan untuk dunia, maka dia akan mendapati dunianya sahaja. Lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajar ilaihi, rawahul Muslim. Barang siapa yang hijrah kerana dunia yang dia mahu mencari habuannya, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu berkahwin dengannya, maka hijrahnya hanya kerana tujuannya sahaja. Contoh, kalau orang tu berkahwin sebab apa? Sebab dia cintakan perempuan itu, maksudnya dia dapat perempuan tu sajalah. Tapi kalau dia kerana Allah dan Rasul, sebab apa? Nabi Muhammad SAW menuntut orang untuk berkahwin, menggalakkan perkahwinan, dan demi menjaga syahwatnya, dan demi Allah untuk menjaga agamanya, supaya apa? Dia dapat salah satunya pasangan untuk dia menggauli, ataupun untuk dia mengetahui bahawa sesungguhnya berkahwin itu menyempurnakan sebahagian daripada kehidupannya, dan juga merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagi orang yang tak boleh kawal syahwat dia, maka dia mampu, maka dia galakkan untuk berkahwin. Kalau dia berkahwin kerana itu, maksudnya dia berkahwin dan niatnya adalah kerana tuntutan Allah dan Rasulnya. Tapi kalaulah dia berkahwin sebab apa? Memang dia syok kat perempuan tu, dia cinta, kiranya dia bercinta lama dah dan dia nak kahwin sebab dia suka perempuan tu, maka dia hanya dapat perempuan itu sahaja. Huraian hadis ini. Hadis ini merupakan dalil bahawa amalan setiap orang mukmin yang mukallaf. Amalan setiap orang mukmin yang mukallaf. Mukallaf ini apa? Orang yang dah boleh menerima tanggungjawab. Maksudnya dia dah berakal, dia dah boleh bertanggungjawab ke atas dirinya dan dosanya yang dia tanggung, dan dia boleh berfikir secara waras sebagai seorang dewasa yang mukallaf, yang bertanggungjawab terhadap dirinya. Dan hadis ini memberitahu setiap amalan haruslah mempunyai niat dan lintasan di dalam hatinya, dan ianya menjadi amalan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dari sudut syaraknya, setiap amal ibadah kita ataupun perbuatan kita tergantung kepada niat kita, dan ianya akan dikira sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam perang Uhud ada orang Yahudi yang turut nak bersama berperang dalam perang Uhud. Dia ni bukan Islam, tapi dia nak berperang sebab dia nak mempertahankan negara dia, kaum dia. Jadi dia turut sama dalam berperang. Dan apabila dia mati, dia berperang hanya kerana untuk menyelamatkan maruah kaum dia dan daripada pihak musuh yang menyerang. Jadi kata Rasulullah SAW, ianya tergantung kepada niatnya. Sungguh pun dia belum lagi masuk Islam, tapi niat dia sebab untuk kaum dia, maka dia hanya dapat untuk membela niat kaumnya sajalah. Tapi kalau dia berniat hanya kerana Allah dan Rasulnya, insya-Allah di situ, lagi-lagi kalau dia masuk Islam, insya-Allah ianya akan diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok lagi keterangan dia. Sekiranya seseorang itu berniat untuk melakukan sesuatu amal soleh, namun di atas sebab tertentu dia tidak dapat melaksanakannya, sama ada kerana sakit ataupun darurat, halangan dan sebagainya, maka dia tetap akan mendapat ganjaran pahala atas niatnya itu. Contoh, kalau orang itu dalam bulan Ramadan, dia niat yang tahun ni bulan Ramadan aku nak pergi semayang tarawih full. Dia dah niat, dah azam dah, tapi tiba-tiba dia accident, dia tak boleh nak semayang tarawih, ataupun ada kekangan yang menyebabkan dia tak boleh nak bersolat tarawih. Sebagai contoh, tiba-tiba dia kerja shift malam saja, ataupun ada kekangan-kekangan yang dia tidak boleh untuk solat tarawih, darurat,
dari sudut sakit dan sebagainya, memang terhalang. Bukan sahaja dia niat, tapi memang terhalang, tak boleh melakukannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya sebagai pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia dah niat, dia dah azam sungguh-sungguh, dan dia dah memang nak ke arah itu, tapi ianya terhalang disebabkan oleh, pertama, darurat, apa-apa saja halangan ataupun kesakitan yang dia alami. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya sebagai amal ibadah. Berbeza orang yang niat dia nak buat jahat. Contoh dia nak buat jahat, Allah tak tulis lagi walaupun dia dah berniat. Tapi kalau dia dah buat, baru Allah tulis. Itulah salah satu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Setiap amal ibadah perlu ditunaikan dengan penuh ikhlas semata-mata kerana Allah. Baru kita akan beroleh ganjaran pahalanya di akhirat, di samping beroleh taufik, inayah dan kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Sebab itu, apa-apa saja tindakan kita, contohnya orang tu dia nak pergi kedai nak beli makanan, tak pun dia pergi kerja untuk cari rezeki. Sebab apa? Dia niat nak bayar bil elektrik, nak bayar bil api, nak bayar bil astro, bil macam-macam, bil air, lepas tu nak bayar duit kereta, nak bayar bil handphone. Kalau niat dia pekerjaan yang dia pergi tu hanya kerana untuk bayar bil, maka Nabi kata dia akan dapat hanya habuan dunia sajalah. Tapi kalau dia niat, aku pergi kerja ni tuntutan untuk aku mencari nafkah, sebab aku ini orang yang dipertanggungjawabkan ke atas apa yang aku dipertanggungjawabkan, maka aku pergi mencari nafkah kerana tuntutan Allah, supaya aku dapat memberikan manfaat kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungjawab aku. Jadi disebabkan itu dia pergi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang kata kalau ada orang yang pergi menuntut ilmu kerana Allah, sama pahala dia sebagai orang yang keluar berjihad. Tapi kalau dia keluar pergi menuntut ilmu, sebab apa? Dia nak berjumpa kawan, nak ramai kawan, nak seronok, dekat situlah dia boleh keluar dengan kawan-kawan dia, tak perlu duduk rumah, maka dia hanya dapat kawan-kawan dengan rumah dia saja. Sebab itulah setiap amalan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia itu tergantung kepada niat dia. Niat ini perlu dilafaz ke tidak? Niat ini perlu dilafaz ke tidak? Tempat niat itu adalah di dalam hati. Di dalam hati. Manakala melafazkan niat secara lisan adalah mustahab menurut ulama mazhab Syafi'i, bagi membantu hati untuk menghadirkan sesuatu niat. Dalam mazhab Syafi'i, kita lintas sebut niat tu supaya apa? Supaya membantu hati ini. Tapi kalau tak lafaz pun tak ada masalah. Samalah orang nak bangun sahur. Dia nak bangun sahur, dia tak niat pun, tapi dia sahur tu sebab apa? Sebab dia nak berpuasa, maka itu sudah dikira niat. Sebab apa? Perbuatannya tu dia bangun untuk bersahur dan untuk berpuasa. Jadi dari sudut Imam Syafi'i, bila kita sebut, kita lafazkan itu untuk membantu hati kita mendatangkan lintasan supaya kita berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Innamal a'malu binniat. Setiap amalan tergantung kepada niat kita, kerana Allah ataupun kerana siapa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.